Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi Jumaat 6 hari bulan Rabiul Awal 1442 ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah juzuk yang ke-10, surah yang ke-9, nama dia surah At-Taubah. Yang telah kita bincangkan di awal surah. Surah ini daripada 114 surah, dialah satu-satunya surah yang tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surah. Kenapa? Kata di para ulama, sebabnya sahabat-sahabat yang menulisnya tak tulis. Itu sebab utama dia lah. Kemudian dihuraikan oleh para ulama kerana dia kata ayat ini dia panggil ayatus saif, ayat tentang peperangan. Jadi bismillah itu ayat tentang kasih sayang, maka sesuai tidak ditulis di surah ini. Itu salah satu daripada ta'lil ataupun sebab-sebab tidak ditulis. Yang penting bagi kita ikut apa yang ada dalam kitab kita ini. Sambungan kita dalam ayat yang kelima. Tuan-tuan tanda buka Quran, bermula perbincangan kita dengan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Ayat ini bersambung daripada ayat yang lepas. Dalam ayat yang lepas Allah mula dengan bara'atum minallah, iaitulah Allah Ta'ala berlepas diri daripada orang-orang yang musyrikin. Kemudian Allah perintahkan supaya diberi tempoh untuk berfikir, buat keputusan dan perdamaian. Maknanya dalam masa kita bertempuh itu, jangan sekali-kali kita langgar perjanjian yang telah dibuat, kerana itulah prinsip Islam. Kemudian sambungan ayat ini, apabila tamat tempoh. Tengok, kita ada tempoh. Dalam tempoh tu jangan diusik. Jangan cuba langgar-langgar peraturan. Bila tamat tempoh, apa yang kita nak buat? فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kemudian apabila tamat tempoh masa bulan-bulan yang dihormati itu. Jadi bulan yang dihormati itu bila? Itu dia dibincang oleh para ulama. Ashhurul hurum tu bila? Jadi kata ulama tafsir, al-muradu bil ashhuril hurum, iaitulah bulan-bulan yang Allah Ta'ala jadikan kepada orang kafir boleh mengembara di muka bumi, pergi sana sini. Maknanya hari kita iklankan al-bara'ah. Mula kita buat perjanjian damai dengan kafir, kemudian nampak dia tak molek, kita pun iklankan putus perjanjian. Maka bermula daripada itu iklam al-bara'ah sampai tempoh 4 bulan yang dijanjikan itu dia panggil Ashhurul Hurum. Ada yang mengatakan bermula peristiwa itu daripada hari raya haji, setelah Sayyidina Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma mengisytiharkan bahawa lepas pada tahun ni orang kafir tak boleh masuk Mekah, tak boleh lagi tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, kan? Bermula daripada 10 Zulhijjah pada tahun yang ke-9 dan berakhir pada 10 Rabiul Akhir tahun yang ke-10 Hijrah. Ini salah satu daripada pandangan ulama, kata. Kata di Abu Hayyan dalam tafsir dia, az-zahir, bulan-bulan yang 10 ini, yang 4 ini, iaitulah bulan yang diberi kebebasan orang kafir sana sini untuk buat keputusan ataupun untuk keluar daripada tanah haram. Maka dinamakan Ashhurul Hurum, bulan haram kita langgar perjanjian, langgar perang dengan dia. Ada juga ulama kata bulan haram ini kalau secara global, secara umumnya, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Itu bulan apa? Tanda pelajar-pelajar. Kalau kata bulan haram bermula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan haram. Jadi ulama tafsir pelbagai dia punya tafsiran dalam ayat ini. Baiklah. Yang penting bagi kitanya dalam tempoh haram perjanjian itu ataupun bulan haram itu tidak boleh kita berperang. Bila tamat tempoh, faqtulul musyrikina, maka kamu bunuhlah orang-orang kafir. Ingat, bukan semua kafir. Orang kafir yang memikul senjata yang menentang Islam, itu yang dibunuh. Orang kafir yang baik-baiklah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah Nabi sebut wanita, kanak-kanak, tuk rahib, padri-padri dalam gereja, orang-orang tua yang tak larat berperang, mereka ini tidak diusik. Hak kita lawannya siapa? Pembawa senjata, tentera kafir. Itu yang kita lawan. Maknanya kena tunjuk hak asasi manusia dalam Islam ni cukup tinggi. Tapi pejuang-pejuang asasi hari ini, dia letup belaka. Tengok di Syria, tengok di mana bila berlaku peperangan, kanak-kanak ke, orang tua ke, wanita habis mati belaka. Kita kata tak usah duk cakap human right. Kalau kamu bercakap dengan mulut tapi tangan letup sana sini, tidak. Mana dalam Islam kita mengajar begini, mengajar erti ketelusan, keadilan, dan juga menjaga hak-hak kemanusiaan itu tinggi dalam Islam. Kita usah bangga, tak usah kita pelik lah. Kita sebagai seorang Islam bangga dengan agama kita dan memahami ayat dalam konteks dia yang sebenar. Jangan pergi, baca ayat Quran, teroris ini cara kau suruh bunuh orang lah. Kita kena faham ayat ini, ayat dia panggil ayatus saif, maknanya ayat dalam peperangan. Bukan orang kafir pancuk lah, siapa dia suruh? Bahkan Nabi sebut beberapa hadis,
Siapa dia gacau orang kafir zimmi. Zimmi ni kafir yang duduk di bawah pentadbiran Islam, yang ada perjanjian dengan kita. Orang ni kalau dia bunuh, lam yarih raihatal jannah, tak boleh cium bau syurga. Bukan kata boleh pahala, sebab Islam tidak mengajar penipuan, tidak mengajar pembelotan, tidak. Baik. Bila tamat tempoh yang diberi, mereka masih nak lawan kita, maka ketika itulah baru mari ayat Quran ini, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menemui mereka. Satu, wa khuzuhum, dan tawanlah mereka. Wahsuruhum, dan juga kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, serta tunggulah mereka pada tiap-tiap tempat pengintipan. Maknanya kita jaga semua tempat. Tapi Islam tidak putus, orang panggil berkerak orang, berputus rotan, tidak. Ada tempoh dia. Tengok tempoh. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa khallu sabilahum. Kemudian jika mereka bertobat dari kekufurannya, saya tak bayar, mengaku kalah, masuk Islam dan mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka, jangan diganggu. Duduk kapur dia. Kalau dia penghulu situ, penghululah dia. Kita tak pecah pun. Kita bukannya sistem tukar-tukar. Yang nak main tukar-tukar ni pupuk kita ni, ada berebut kursi ni. Islam tidak ajar lagu tu, kan? Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Maknanya kalaulah orang kafir ni taubat daripada kufur kepada iman dan menunaikan apa yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah solat. Itu dia rukun Islam yang besar. Selepas dia beriman, kan, dan kalau ada harta keluar zakat, maka tak boleh lagi kita kacau mereka, tak boleh sentuh mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Nabi kata, aku diperintah supaya memerangi manusia yang menentang Islam ini sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, tunai zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka terpeliharalah darah mereka terpelihara, tak boleh usik lagi. Harta mereka tak boleh diambil kecuali dengan hak Islam. Apa dia? Dia pergi bunuh orang, kita boleh bunuh dia. Dia berzina contohnya, ataupun harta zakat, itu kita boleh ambil. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di atas Allah Ta'ala yang menentukan. Allahu Akbar. Ini ayat Quran jelaslah kepada kita bahawa tidak ada teroris dalam Islam. No teroris. Kita ni cakap dalam konteks peperangan. Baik, tengah kita duduk perang, tiba-tiba orang kafir mari minta perlindungan. Layan ke tak layan? Tengok tanda. Ayat orang bukan Islam, non-Muslim mari minta perlindungan dengan kita. Macam mana kita nak kata, kafir bunuhlah. Tengok ayat yang ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Dan jika seorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepada kamu untuk memahami Islam, dia panggil dalam masalah ini, dia panggil masalah istijarah. Mari nak minta berlindung kerana nak memahami Islam, contohnya dia maksud. Apa kita buat? Mu kafir bunuhlah.
Allah kata fa'ajirhu, maka berilah perlindungan pada mereka hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka sempat mendengar keterangan-keterangan kalamullah tentang hakikat Islam itu. Ini kalau dia mari, beri. Summa ablighu ma'manah, kemudian hantarkanlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh aman. Letak, kalau tempat kawasan ini bahaya, dia letak tempat yang baik, tempat orang-orang yang tidak kacau. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kenapa kita nak beri dia dengan kalam Allah? Kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui hakikat Islam. Dia mari nak tahu tentang Islam, kenapa kita tak baru? Allahu Akbar. Tengok dalam tafsir kata, kalau orang kafir itu mari, kita suruh perang dengan dia, tiba-tiba dia sembunyi, mari senyap-senyap minta perlindungan. Macam mana? Fa'amminhu, Allah perintahkan supaya kita beri perlindungan kepada mereka. Kata di Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat Quran ini sebab-sebab diberi perlindungan, tapi dia sebut hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalam Allah, dengar Quran, dengar Islam. Maka di situ kata di para ulama, ini berbeza-beza matlamat memberi perlindungan itu. Kita serahkanlah urusan itu kepada siapa? Kepada ketua kerajaan pada waktu itu. Nak terima ke? Nak reject, nak tolak. Tengok keadaan lah, kan? Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala kata apa? Wa min hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi keamanan kepada orang yang datang bertemu dia. Sama ada dia ni ketua delegasi, mab'us ataupun wakil-wakil daripada negara lain, orang kafir mari jumpa Nabi, Nabi beri keamanan. Dalam peristiwa Hudaybiyah, tanda tuan-tuan, Hudaybiyah ni puak kafir sekat Nabi tak boleh masuk Mekah. Akhirnya dihantar mari beberapa orang perunding. Mula-mula mari Urwah bin Mas'ud, Mikraz bin Hafs, Suhail bin Amru, yang terakhir sekali mari. Ya taraddadun, pergi mari, Nabi kata jangan usik dia. Mereka ini utusan. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka bila dia mari, kita kena perdengarkan apa? Perdengarkan Al-Quran. Ini untung. Sebab apa? Allah kata bi annahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu orang yang tidak tahu. Dalam peristiwa seorang tawanan, tanda cerita ni, nama dia Umamah bin Usal. Umamah bin Usal. Dia ni kena tawan. Nabi kita ikat dia dalam masjid Madinah, bukan masjid qaryah kampung kita. Kita ni kalau orang bukan Islam mari, pergi tangga masjid kena halau lah. Nabi kita ikat dia dalam masjid. Dia pun duduk perhati tengok. Perhati tengok. Nabi kata, masuk Islam, aslim. Tak mau. Dia kata, kalau mu lepas aku ni orang baik, orang yang kena budi. Sedap juga dia bercakap. Kalau kamu bunuh aku ada keluarga, kabilah, maknanya lawanlah kita. Cabar, sambil-sambil kena ikat pun mulut tu cabar. Akhir sekali, lepas 3 hari, beri makan, kenyai, molek-molek, suruh masuk Islam, tak mau. Dia duduk perhati tengok orang duduk solat, duduk baca Quran. Dia Arab, dia boleh faham. Macam Nabi kata lepas dia, lepas. Biar dia balik, dia tak mau Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila lepas, dia keluar daripada masjid, pergi mandi siap-siap. Ayutan balik mari cari Nabi SAW, masuk Islam. Lesh? Sebab dia duduk tengok akhlak Islam tu baik. Orang tanya dia, kenapa kamu tak masuk Islam tadi? Waktu tu aku kena ikat.
Kalau aku masuk Islam, orang kata betul sangatlah, moga tawanan. Sekarang ni aku bebas, kamu lepas aku, bermakna aku masuk Islam dengan kehendak hati, bukan kerana tawanan. Masya Allah, tabarakallah. Menawan hati manusia bukan senang, kan? Tengok dalam peristiwa Hudaybiyah tadi, dia kata puak-puak hok mari tengok ni, mari tengok apa yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di Hudaybiyah, kan? Bila Nabi kita ambil wuduk, habis pakat berebut nak ambil berkat air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita dengar bagi arahan apa-apa, semua pakat ikut selalu, kan? Maka Farao, wakil-wakil Quraisy tengok, min i'zamil muslimina lirrasul ma baharahum. Allahu Akbar. Dia kata aku tak tengok lagi pengikut-pengikut Kaisar, Raja Rom, Kisra, Raja Persia menghormati pemimpin mereka seperti apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi. Buat-buat kafir tu hormat tapi protokol. Berjalan tak mengakak depan raja, putus kepala. Nabi tak ajar, dan bahkan Nabi tidak membenarkan kita tunduk-tunduk sujud pada manusia, tapi sahabat-sahabat menghormati Nabi dengan cara penghormatan yang diluluskan oleh syarak. Buat kafir ni tengok, pelik. Itu penting. Kita nak tunjuk apa? Nak tunjuk supaya orang bukan Islam ini jelas kepada dia itu adab Islam. Ana waktu pergi satu seminar tentang dakwah. Sahabat kita, Brother Kamarudin, pengurusi pusat penerangan Islam di Penang, dia dalam cerita dia ketika dia bentang laporan dakwah di Malaysia, dia kata satu hari aku duduk sebelah orang putih atas kapal terbang dari Penang nak pergi ke Kuala Lumpur. Orang putih ni tamat tempoh dia mari kerja di Malaysia, nak balik negeri dia. Bawa orang panggil check out dah. Dia kata aku ambil kesempatan bercakap dengan dia tentang Islam. Cerita. Bila nak turun kapal terbang, uncle orang putih ni marah dengan aku. Ingat aku marah sebab cerita Islam, mengganggu dia nak tidur. Dia marah. Dia kata, why, kenapa kamu tak cerita kepada aku Islam ni masa aku duduk di Malaysia? Sekarang ni aku nak balik dah. Kenapa? Duduk ulang kalimah why, kenapa? Aku rasa bersalah sangat kita ni sebab tidak pergi berdakwah kepada mereka. Dia mari sini, kita duduk bagi makan, bagi minum, duduk tunjuk kelak-kelak malam, bar, tempat minum, buarak. Kita tak tunjuk di mana ke pusat Islam yang mereka boleh mendapat informasi yang jelas tentang Islam. Kita salah. Tengok, Allah ajar adalah ayat ini, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga orang kafir boleh mendengar kalam Allah. Dakwah kita kena. Semalam bila pergi cari pakcik hilang tu, yang cari dia tu anjing pengsan. Penjaga anjing tu bukan Islam. Kita tengok nama dia tidak Islam. Saya pun cerita dia kepada dia, berapa kali Allah Ta'ala sebut anjing dalam Quran, dalam suratul Kahfi yang kita baca hari Jumaat ni, kan? Khamisu wa sabidhum kalbuhum, rabi'u khamisum kalbuhum, maknanya sebut anjing. Mereka 4, anjing yang kelima. Mereka 5, anjing yang ke-6. Berapa kali Tuhan sebut dalam Quran? Jadi kita nak sampaikan bahawa anjing ni bukan satu benda asing dalam Islam itu. Walaupun dalam fiqhnya kita tidak digalakkan untuk memeliharanya tanpa sebab. Siapa dia pegang anjing, kurang pahala dia setiap hari, kan? Kemudian kalau kena jilatan anjing, kita kena sertu, kena basuh 7 kali. Tetapi moralnya Allah sebut cerita anjing sebab apa? Sebab anjing dalam suratul Kahfi dia duduk menjaga pemuda-pemuda Islam yang baik, maka anjing itu telah disebut nama dia dalam Quran. Itu dia panggil dakwah kita. Kita kena sebut tentang kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala ceritakan tentang makhluk-makhluk dia tu. Itu dia panggil peluang berdakwah. Alhamdulillah. Baik, balik pada cerita kita tadi, ayat yang kelima, Allah kata apa? Fa in tabu wa aqamus salah.
Maka daripada ayat ini para ulama Islam, di antaranya Imam Syafi'i dan lain-lain ulama mengatakan bahawa orang yang tidak solat dibunuh. Kita ni anak tak semaya, biarlah dia muda lagi tu, nanti tua-tua esok solat lah tu. Tua-tua solat. Orang yang bukan orang yang tak solat, maka istitabah, diberi tempoh bertaubat 3 hari. Solat? No. Duduk situ. Mari 2 roti hari ni, bagi 1 roti lah, biar dia rasa. Cukup 3 hari salat? No. Maka mahkamah akan jatuhkan hukuman. Al-qatlu boleh bunuh. Tapi ulama berbeza pandangan tentang sebab apa dibunuh. Mazhab Syafi'i mengatakan dibunuh bukan kerana kafir, kerana dia fasik, engkar kepada rukun Islam. Bunuh. Mazhab Imam Ahmad dan lain-lain mengatakan la, orang yang tak solat dengan sengaja mengingkari perintah solat, maka orang itu sudah dikira kafir, maka dibunuh murtad. Wali'azbillah. Bunuh, dua-dua ni bunuh. Tapi beza hukum. Yang kata Syafi'i tadi kata bunuh bukan kerana murtad, kerana fasik, maka bila lepas dibunuh, ambil dia mandi, kafan, solat, tanam kubur Islam. Mazhab yang kata dibunuh kerana murtad, tak payah semayang, tak payah kafan, bungkus, letak dalam kubur, jarak, bukan Islam. Jauh beza tu. Tapi undang-undang 2 tu al-qatlu, dibunuh. Jangan kata kerah undang-undang Islam bab solat. Naam. Sebab solat tu asas. Selepas daripada kalimatut tauhid, solatlah yang menjadi tonggak. Kita main-main pula dengan semaya, jangan main. Baiklah para jemaah sekalian, tafsir ni nak panjang boleh, nak pendek boleh, kita pendek je. Kita ambil cara sederhana, kita pergi kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Bagaimanakah dapat diakui adanya perjanjian keamanan di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang musyrik sedang mereka mencabuli perjanjian? Bagaimana kita nak buat perjanjian? Mereka ni tak lekat ikrar, tak lekat janji, tak tunai perjanjian. Tengok di awal-awal dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji dengan Yahudi Madinah. Awal lagi Bani Qainuqa khianat perjanjian. Lepas pada tu mari pula Bani Nadir. Last sekali Bani Quraizah. Macam mana kita nak berjanji? Puan ni tak lekat janji ni. Itu ayat dia. Kenapa macam mana kita nak berjanji? Kaifa yakul musyrik ahdun aman? Bagaimana kita nak beri keamanan sedangkan mereka itu tak lekat janji, tak dengar kata. Bagaimana? Tengok ayat. Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengikat perjanjian setia dengan mereka dekat Masjidil Haram. Mana tu? Perjanjian Hudaibiyah dulu, tahun yang ke-6. Ini asal cerita. Maka Allah kata selagi mereka lurus, berlaku lurus terhadap kamu. Mana kalau dalam janji itu mereka jujur, tak nampak pembelotan, tak nampak khianat, kan? Maka adalah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni makna orang yang tidak batal perjanjian. Geng-geng batal perjanjian itu bukan cara dia. Jadi bagaimana orang kafir nak dapat keamanan? Mereka ini tak lekat janji. Tetapi kalau berjanji, kita dah terima perjanjian, kita jangan langgar kecuali mereka langgar.
dalam peristiwa apa ni Hudaybiyah, Qabail Bani Bakar dia pergi masuk alik Quraisy. Dalam salah satu pada perjanjian itu mereka diberi pilih mana-mana kabilah nak duduk sekali dengan Nabi, ikut sini, dia panggil tahaluf. Mana-mana kabilah nak ikut Quraisy boleh, maka Bani Bakar ni pergi ikut Quraisy. Tapi orang lain-lain pula pergi ikut arba'u qabail. 4 kabilah daripada Kinanah bin Mudrikah ikut Nabi SAW. Lepas tu Bani Bakar pergi khianat. Itu punca. Bila khianat kepada orang yang kita janji, maka kita kena bela. Jadi terjadilah, bermakna perjanjian itu hanya selama berapa? Selama 20 bulan sahaja. 20 bulan. Berjanji bulan Zulqa'dah tahun 6, tahun yang ke-7 aman, tahun yang ke-8 bulan Syaban berlaku pembelutan, pecah janji. Tahun yang ke-8 inna fatahna laka fathan, maaf, tahun yang ke-8 Ramadan Nabi kita ambil Mekah. Sebab sepatut tak ambil gencatan senjata 10 tahun. Ini kerana mereka khianat, bermakna mereka batal perjanjian. Ketika itu Abu Sufyan ni tahu batal perjanjian dengan Nabi ni sangat bahaya, khatarun azim, danger besar. Dia lari pergi Madinah. Dengar cerita ni, lari ke Madinah nak jumpa Nabi, nak berunding. Sebab Bani Bakar telah mengkhianati Banu Adil bin Bakar bin Abdul Manaf, khianat kepada Khuza'ah. Abu Sufyan mari. Tuan-tuan kena ingat Abu Sufyan itu siapa? Pak mertua Nabi. Dia bapa kafir, ia menentang Islam. Dia mari sampai Madinah, dia pergi cari rumah anak dia, Ramlah, Ummu Habibah. Pergi rumah Ramlah. Iyalah, ayah mari, kafir ke tak kafir, anak kena terima, bapa kena hormat. Cuma sikap anak dia. Bila Abu Sufyan naik rumah dia, nak duduk, dia tarik tikar. Tikar dia gulung tak tepi. Ayah dia kejut. Les, kenapa anakku? Adakah tikar ni kotor, aku tak boleh duduk? Ataupun aku tidak layak duduk atas tikar? Subhanallah. Ayah dia cakap, dia minta penjelasan, tidak kata, bahasa bodoh tak kerti orang tua nak duduk. Tanya, kenapa boleh jadi tikar tu kotor? Anak dia kata, innaka musyrikun najis. Ni tikar Rasulullah SAW. Oleh kerana ayah belum Islam mengatakan bahawa orang musyrik itu najis, maka tidak layak duduk atas tikar ni, aku tak tepi. Terkejut Abu Sufyan. Laqad asabaki syarrun ya bunayya. Mu telah rusak banyak dah anak-anakku. Sekarang menikah dengan Muhammad ni banyak rusak. Mari nak berunding. Tunjuk pula. Akhir sekali Nabi tak mau jumpa. Perundingan tak boleh buat sebab mereka dah batal perjanjian. Kita batalkan perjanjian. Ini semua ketetapan Allah Ta'ala. Mereka hanya sempat menikmati perdamaian selama 20 bulan. Kemudian lepas itu Nabi kita diperintahkan supaya ambil Mekah daripada Quraisy. Perjanjian dia 10 tahun. Kita tak mula dulu. Hati-hati, Islam tidak mengajar kita erti pembelotan, tapi kalau mereka belot, kita masuk. Allahu Akbar. Ini cerita panjang. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di antara perjanjian Hudaybiyah sehingga pembukaan kota Mekah. Selepas perjanjian Hudaybiyah itu Allah Ta'ala sebut, inna fatahna laka fathan mubina, kami beri pembukaan pada kamu. Kata di ulama tafsir, ulama sirah kata, perjanjian Hudaybiyah itu dianggap sebagai fathun, pembukaan kota Mekah. Leis, kenapa? Sebab lepas pada perjanjian kita damai. Nabi kita bebas nak menghantar surat sana sini.
dan pemimpin panglima Quraisy masuk Islam. Siapa dia? Khalid bin Walid, ketua besar. Ini hatta yasma'a kalam Allah. Khalid duk tengok akhlak orang Islam. Puak-puak dia hak mari berunding pun tengok, pelik. Ajaib wallahi pengikut Muhammad ni. Kita kata sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghormati dia begini sekali. Kan? Maka Khalid bila dia tengok akhlak orang Islam, yalah, sampai hidayah dalam hati dia, dia mari ke Madinah masuk Islam. Khalid yang menyekat Nabi dalam Hudaybiyah, dia yang menjadi ketua angkatan tentera, satu sayap batalion tentera yang ambil balik Mekah daripada Quraisy. Kita kata Masya Allah, hanya 20 bulan. Jadi kita tak boleh lah, tak sampai 2 tahun proses kita tamat kepada ayat kita yang ke-8. Kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Allahu akbar. Bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu? Kita berjanji, sudah berjanji, tapi nak kekal tu macam mana? Padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, sebenarnya dia berjanji tu sambil-sambil berjanji pun duk mengintai-ngintai peluang-peluang nak tembak kita. Sebenarnya kalau ada peluang dia tibai kita. Orang kata dia tibai. Kelantan kata tibai, orang luar kata tibai, kan? Mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu. Hak menentang Nabi di Mekah siapa? Anak beranak dia. Abu Lahab, pak saudara. Abu Jahal apa? Kampung dia, pelik apa? Mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu dan tidak akan menghormati perjanjian setianya. Mereka menjadikan kamu bersenang hati hanya dengan mulut mereka. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita nak berlaku, nak buat keamanan, perdamaian dengan puak-puak ni, sedang mereka ni sebenarnya mulut ya, yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka tenang kita dengan mulut, tapi hati mereka kafir. Habis. Itulah yang dikatakan Islam mengajar kita al-hukmu ala zahir. Kita boleh hukum orang ni mengikut zahir apa yang kita nampak. Oleh kerana dia buat perjanjian, dia tanda tangani surat perdamaian, hak lain-lain itu maukulun ila ilmillah, kita serahlah kepada ilmu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nampak bibit-bibit pembelotan kejahatan sudah ada, wajib kita kena lepaskan perjanjian, kita lawan. Tengok ni dalam ayat Quran Tuhan kata yurdunakum bi afwahim wa ta'ba qulubuhum. Mereka hormati, menjadikan kamu bersenang hati dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolaknya. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mari bercakap comel, kan, bercakap baik-baik, tapi sebenarnya mereka tu orang jahat dalam hati dia. Baiklah, kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, para jemaah sekalian, yang pertama, al-wafa'u bil ahdi min akhlaqil muttaqin. Menunai janji, berpegang kepada janji. Kata orang Melayu ni, janji ditepati, bukan janji dicapati. Sedap juga bahasa-bahasa budak sekarang ni. Dia kata janji dicapati ni tak boleh, korek makan lah, boleh lepak sana sini. Tapi Islam mengajar kepada kita al-wafa'u bil ahdi min akhlaqil muttaqin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Mereka tunai, kamu tunai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kan? Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertakwa.
Allah tak suka kepada orang yang tipu-tipu, tak mau. Maka para jemaah sekalian, kita hati-hatilah, tak kiralah kita dalam bab perjanjian perniagaan, perjanjian jual beli, perjanjian termasuk perjanjian politik. Jangan suka-suka janji kemudian tak tunai, itu semua pembohong nama dia. Islam tidak mengajar kita menggoreng-goreng orang, tidak. Bahkan pernah Nabi SAW tengok sahabat ni, bagi tahu anak dia, "Mu buat ni aku bagi." Nabi tanya, "Mu nak bagi apa ke anakmu?" Dia kata, "Nak bagi sungguh." Kalau kamu tak bagi, ibu tu dianggap pembohong, walaupun dengan anak sendiri, apalagi pemimpin dengan rakyat, apalagi kita sama-sama ahli-ahli bisnes, ahli perniagaan. Maka tunailah janji, tanda orang yang bertakwa. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat yang ke-9 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.